Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama juga buat diri kita sendiri. Muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. InsyaAllah pagi ini sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang pada pagi ini, semoga-moga kita semua diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pagi ini macam biasa kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tentang hukum bersuci. Kita dah masuk pada tajuk kecil dia, Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Kita sebut dah semalam. Bersuci ini sabda Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Begitu juga kita sebut semalam dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat, suka kepada orang yang bersih. Dua-dua Allah suka, orang bertaubat dan orang yang bersih. Orang yang taubat, orang yang banyak memohon ampun di atas dosa-dosa dia. Hak luaran kebersihan dengan membersih, kerana kebersihan ni kita sebut sebelum semalam ialah termasuk dalam sebelum seseorang itu hendak melakukan ibadat, termasuk dalam syarat ataupun muqaddimah sebelum kita nak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti bersuci daripada hadas kecil ataupun bersuci daripada hadas besar ataupun membersihkan pakaian, badan dan tempat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masih lagi tajuk yang ketiga, perintah supaya memotong kuku, membersih gigi dan pakaian. Kita sebut semalam hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsum minal fitrah al-khitan wal istihdad wa nakful ibti wazar wa taqlimul azafiri wa qussus syari'. Kita sebut dah semalam hadis ni 5 perkara daripada fitrah. Yang pertama berkhatan ataupun bersunat, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Semalam kita dah sebut dah. Insya-Allah pagi ini kita masuk hadis yang kedua. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Sekiranya tidak membebankan ke atas umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi setiap kali sembahyang. Nak abad kata pentingnya bersugi ni, Nabi kata kalaulah tidak memberatkan umatku,
nescaya aku perintahkan bersugi dulu sebelum nak sembahyang. Jadi bersugi tu kalau umat Nabi ni tak berat pada umatnya, nescaya bersugi tu jadi wajib. Bersugi jadi wajib kalaulah Nabi kata tidak memberatkan umatku, tapi Nabi tak maulah menyusahkan umatnya. Bersugi itu termasuk dalam tututan disebut dengan sunat muakkadah, sunat-sunat yang sangat dituntut sebelum kita nak beribadat, sebelum kita nak sembahyang, terlebih dulu kita bersugi. Bersugi kalau Nabi kita guna dengan kayu sugi lah, tapi zaman sekarang pun ada juga dijual di kedai-kedai kayu sugi. Yang mana lebih afdal? Yang lebih afdal ialah kayu sugi lah. Cuma lah ni orang dah ubah. Kita zaman kita, kalau kita tak mau guna kayu sugi, ataupun kalau kita guna lebih afdal lah, kita tukar pula dengan berus gigi. Hakikat sama juga. Pada hakikatnya samalah, nak menghilangkan bau-bau, nak menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi kita. Hakikat sebenarnya nak menghilangkan bau, nak menghilangkan makanan-makanan sebab ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ada sesama manusia. Kita bersugi ni sebab yang utama sekali, sebentar lagi kita akan menghadap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak ketika kita sembahyang, kita angkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar, termasuk dalam rukun qauli Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lepas kita takbiratul ihram, kita pun membaca doa iftitah. Kita kata apa? Wajjahtu wajillazi fataras samawati wa ar. Aku hadapkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita hadapkan diri kita ni kepada siapa? Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut dalam keadaan kita bersugi. Kita menghadap siapa ni? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita menghadap lebih daripada segala-galanya. Bayangkan kalau kita atas dunia, kita jumpa dengan makhluk pun, terutama kita jumpa kekasih kita, agak-agak kita pakai macam mana? Agak-agak gigi kita gosok tak? Agak-agak kita bersih tak badan kita? Agak-agak kita pakai baruk lawa-lawa tak? Kita pakai lawa-lawa. Kita akan pakai benda yang bentar lagi kita nak jumpa kekasih kita. Ini kita nak jumpa kekasih kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa yang bermaksud? Allah kata, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, isteri ataupun suami kamu, kaum keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah yang kamu cintai, kesemua itu kata Allah kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasul. Dan daripada berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kita nak hadap siapa? Tu Allah katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa kamu kita sayang, apa kita sayang, mak kita sayang, isteri kita sayang, suami kita sayang, anak kita sayang, harta kita sayang, rumah kita sayang, kenderaan kita. Tetapi janganlah benda-benda Ta'ala tu yang Allah sebut tu benda yang kita sayang, jangan kita sayang lebih daripada Allah dan Rasul. Jangan
hak dunia yang Allah SWT sebut, walaupun Allah suruh kita sayang pada anak kita, suruh sayang kepada mak kita, suruh sayang kepada ayah kita, suruh sayang kepada pasangan kita, rumah kita, harta kita, tetapi jangan benda yang Allah SWT tu lebih daripada kita sayang kepada Allah, lebih daripada kita cinta kepada Allah dan Rasul, dan daripada kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Allah kata apa? Fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah. Tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita lebih cinta, sehingga kita lebih cinta kepada benda-benda sebut tadi ni, sehingga kita lupa Subhanahu Wa Taala, Allah kata fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah. Tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, Allah, kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu kita bersugi, terlebih dahulu kita nak gosok gigi. Sebab apa? Bila kita gosok gigi, maka dia mulut kita akan wangi, mulut kita akan bersih, mulut kita akan mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sebab nanti apabila kita semayang saat lagi ni, kalau kita tidak bersugi, kalau kita tidak gosok, dia akan keluar ni sisa-sisa makanan yang ada pada di celah-celah gigi kita keluar. Maka apabila kita makan, walaupun kita makan tu sedikit, maka membatalkan sembahyang kita. Nak kena jagalah benda-benda ni. Nabi kata sekiranya tidak membebankan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali sembahyang. Itu kita dengan Allah. Kalau dengan makhluk, kalau kita tak gosok gigi, makhluk dengan makhluk, orang suka tak? Orang pun tak suka dengan kita. Sebab apa? Mulut kita akan berbau. Kadang-kadang ni musim-musim buah ni, musim petai, musim jering, musim juga tuan-tuan. Kalau kita makan durian, masa kita makan tu bau wangi durian sedap kita makan. Bila kita makan masuk dalam perut kita, maka dia akan keluar dia punya perut kita tu akan menyebabkan ganggu. Ni kena jagalah. Maksudnya kena jaga. Kalau kita nak makan boleh, dengan syarat dekat-dekat nak semayang tu, lebih kurang sejam, 2 jam tu jangan makan. Sebab apa? Saat lagi kita nak pergi semayang pula secara berjemaah, nanti orang yang jiran kita, sebelah kita ganggu dah, mereka akan ganggu. Kita tu akan ganggu ketika kita sujud tu, jiran sebelah kita, sahabat kita ketika sujud ganggu tak? Ganggu. Bayangkan kalau orang bising pun dikira ganggu, tambah itu ganggu telinga. Ini ganggu apa? Ganggu hidung. Nak kena jagalah benda ni. Pastikan mulut kita sebelum kita sembahyang, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu kita bersugi ataupun disebut gosok gigi. Dia adalah benda-benda yang boleh menghilangkan bau, boleh menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada pada gigi kita. Menurut riwayat Imam Ahmad, di akhir hadis tersebut, setiap kali berwuduk, setiap kali kita sunat. Sunat apa? Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Hak sunat kita sebut dah sebelum ni, kita buat dapat pahala, tinggal kita tak berdosa. Jadi buat dah, buat, jangan tak buat benda yang sunnah. Orang yang buat benda yang sunnah, di akhirat besok ni akan bangkit bersama-sama dengan Nabi. Nak tak kita bangkit bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua naklah bangkit dengan VVIP. Orang yang hak nombor 1 VVIP ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana besok ni tidak ada siapa yang boleh bagi syafaat. Sebelum ketika nak pembukaan perbicaraan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, semua peringkat permulaannya pergi menghadap Nabi Adam AS, minta supaya apa? Supaya dipermulakan hitungan, diberi syafaat. Ketika tu apa? Ketika tu Nabi Adam pun tak dapat nak tolong.
Jumpa Nabi Nuh juga tak dapat nak tolong. Jumpa Nabi Musa tak dapat nak tolong. Jumpa Nabi Isa tak dapat nak tolong. Tetapi mai jumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi Muhammad sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pujian yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tu permohonan mulakan perhitungan, baru mula. Maksudnya Nabi kita ni manusia yang agung, maksudnya sebut dengan penghulu segala Nabi, dia akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dekat Nabi, apakah perbuatan Nabi kita nak kena ikut. Macam mana satu hari Nabi disebut ketika Nabi sedang khutbah, mai seorang badui bertanya kepada Nabi. Nabi di tengah khutbah ni, seorang badui ni bertanya. Orang badui ni dia tak tahulah, dia tanya. Dia tanya. Ketika Nabi sedang khutbah, dia tanya, "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Dia tanya. Nabi duduk tengah khutbah ni. Dia mai seorang badui tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah berlaku kiamat?" Nabi tak jawab, Nabi tengah khutbah. Habis daripada khutbah, Nabi tanya, siapa yang tanya tadi ni? Masa sedang duduk khutbah ni, siapa yang tanya? Badui ni kata, "Saya Rasulullah." Dekat badui ni, kamu dah bersedia tak? Kamu duk tanya ni, bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Kamu dah bersedia tak untuk nak hadapi kiamat? Macam kita lah duk tengok orang mati ni tanya bila lah nak mati ni. Tapi kita bersedia tak untuk kita nak. Sama juga kita duk tanya bilakah berlaku kiamat? Bilakah berlaku kiamat? Kamu dah bersedia tak nak hadapi kiamat ni? Maka sahabat Nabi SAW tanya dekat badui ni, kamu dah bersedia tak untuk nak hadapi kiamat? Badui ni kata, "Ya Rasulullah, saya ni buat yang fardu-fardu. Lepas cinta kepada Allah, saya cinta kepada kamu ya Rasulullah." Badui ni kata, "Ya Rasulullah, saya ni amalan tak banyak mana pun, tetapi saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada kamu ya Rasulullah." Nabi kata, "Wal mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Nabi kata seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Tengok atas dunia ni kita sayang dekat siapa, kita kasih dekat siapa, itulah bersama kita di akhirat esok ni. Kalau kita atas dunia kita kasih dekat harta kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, macam kita tentang kadang rumah kita tu macam kedai restoran, sekejap-sekejap makan, sekejap-sekejap makan, sekejap-sekejap makan. Pakai order kopi secawan, nasi goreng. Macam rumah kita tu tempat makanan, tuan-tuan. Salah tak makan? Tak salah makan. Tetapi jangan menyebabkan kita makan lupa untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita tu tempat hiburan. TV ni tiap-tiap bilik ada TV. Perasan tak? Kadang-kadang ada, tuan-tuan. Sehingga kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita abai tanggungjawab kita kepada perintah Allah SWT. Jaga, tuan-tuan. Jaga, tuan-tuan, hak benda-benda. Boleh tak benda tu? Boleh. Tapi jangan salah menyebabkan sehingga jauh daripada pertunjuk Allah SWT. Maka sahabat badui ni kata, "Ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada kamu ya Rasulullah." Nabi sebut dalam hadis itu, "Wal mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Tengok kita kasih dekat siapa? Kalau kita kasih kepada Nabi, suka dekat Nabi, insya-Allah di akhirat nanti kita akan bangkit bersama-sama dengan Nabi. Seronok tak? Seronok tuan-tuan. Bangkit dengan Nabi, tuan-tuan. Bangkit dengan VVIP. Kalau atas dunia kita duk makan sebelah orang besar, rasa tak sangga dah, rasa seronok dah, tuan-tuan. Makan dengan YB pun tak sangga dah, belum makan dengan menteri lagi. Belum makan dengan orang besar. Seronok, tuan-tuan.
Makan sebelah Habibie pun kita, selfie ambil gambar, masuk dalam Facebook. Boh dalam beritahu dekat WhatsApp, aku makan hari dengan YB. Seronok dah. Seronok dah. Dengan VVIP siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang teragung, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, dan pakaian kamu maka juga dengan ayat Quran di surah Al-Mudaththir ayat keempat, maka dia kata, dan pakaian kamu maka bersihkanlah. Nak abang kata Islam ni suka kepada kebersihan, bukan hanya bersih pada dalaman, bersih pada luaran juga. Dua-dua kita kena biak seimbang. Hak dalaman ialah kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji ni kita kena buang sifat-sifat tu. Sifat sombong, sifat takabur, sifat riak, sifat ujub, sifat semua ni kita kena buang sifat. Kenapa? Kerana sifat-sifat yang hak dalaman, sifat-sifat keji ni dia akan menghapuskan kebaikan kita buat. Di mana kita sebut dah sebelum ni, Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takabur. Sahabat-sahabat lupa nak pesan kat sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ni, lebih kurang 60 orang yang ikuti kita pagi ni. Mohon sahabat-sahabat, saya tak minta apa-apa daripada sahabat-sahabat, cuma saya nak minta satu saja. Moga-moga tuan-tuan bolehlah terima permohonan saya. Apa dia Ustaz? Minta kita pakat share. Itu saja. Saya tak minta apa-apa pun dekat sahabat-sahabat, tak minta duit, tak minta apa. Saya cuma minta satu saja, ialah kita pakat share dekat sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka tak tengok waktu ni, mungkin mereka tengok kuliah ustaz lain waktu ni. Apabila kita share dekat sahabat kita berapa banyak pagi ni, insya-Allah nanti apabila mereka tengok kuliah ni nanti ni, mereka juga dapat pahala, kita juga dapat pahala. Orang yang tengok saat lagi pula, mereka pula kongsi. Orang yang tengok pula kongsi. Orang yang tengok pula kongsi. Tak tahu nak habaq lah tuan-tuan, pahala itu yang kita nak tuan-tuan. Bekalan-bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain tak bawa tuan-tuan. Tak ada yang nak bawa. Sikit pun kita tak akan bawa, melainkan yang kita nak bawa ialah amal-amal yang kita buat atas dunia ni. Kita pakat-pakat share. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil, kita beramal, sama-sama juga kita menyampai dekat sahabat-sahabat kita. Baik, kita sambung. Abu Daud meriwayat sabda Nabi SAW kepada sahabatnya, sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara-saudara kamu, maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu, sehingga kamu menjadi tahilalah di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak suka perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan. Maksud bekalan rihal ialah semua barang yang diperlu untuk perjalanan seperti bekas-bekas dan lain-lain yang diletakkan di belakang unta. Maksud manusia ialah menuju dan bereza. Tu kata Islam ni, bukan kita nak tunjuk-tunjuk apa yang kita ada. Nak abang kata Islam ni suruh kita elok. Suruh kita bersih. Nak abang kata jangan orang pandang orang bukan Islam, pandang kepada orang Islam ni lekeh sangat. Pakai serabeh. Kita nak pernah pakai bagi elok. Kita nak berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita guna nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita duit, kita gunakan duit kita beli baju. Kalau kita mampu beli yang mahal, kita beli yang mahal. Kalau kita mampulah. Kalau kita tak mampu, kita beli yang mana. Tujuan kita pakai ni bukan kita nak bermegah-megah dah.
Tujuan apa? Tujuannya kita nak berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah bagi pada kita, kita beli, kita guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka sangat. Disebut dengan apa? La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang Allah, kami akan tambah. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu, kita guna untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi. Contohnya kita ada kereta, kita gunakan kereta tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita masa, kita gunakan masa untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta, kita gunakan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Sebab dunia ni ialah jambatan untuk kita nak menuju kepada akhirat. Kita kena guna dunia, tuan-tuan. Dunia ni dia kata, saya tak mau dunia, Ustaz, saya nak akhirat. Dunia ni sebagai jambatan. Kita ni wajib lalu di atas dunia. Kita ni wajib. Contohnya hak kita sebut sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Minta sahabat-sahabat juga komen di tempat sahabat-sahabat clear tak? Line clear tak? Kalau okey, komen clear. Ataupun sahabat-sahabat yang nak ajukan soalan, insya-Allah boleh komen di bawah tu kalau ada soalan-soalan lah. InsyaAllah mampu saya jawab, saya jawab. Tak mampu, wallah. Apa kita ustaz-ustaz pun dia ada bidang-bidang dia, tuan-tuan. Bukan semua kita reti, tuan-tuan. Macam tukang-tukang lah, tukang rumah, tuan-tuan. Bukan semua dia boleh buat rumah, tuan-tuan. Mungkin kawan ini dia reti tentang ikat bata. Mungkin dia reti tentang plaster. Mungkin dia reti pasang mozaik. Mungkin dia reti pasang wiring. Bukan semua kita boleh semua, tuan-tuan. Sama macam doktor, tuan-tuan. Dia ada doktor gigi, ada doktor tulang, ada doktor apa lagi? Doktor haiwan. Dia bukan sama, tuan-tuan. Sama kita ustaz-ustaz pun bukan semua kita tahu, tuan-tuan. Hak mana kita tahu, kita jawab. Yang mana kita tak tahu, wallahu a'lam. Kita tangguh. Bukan boleh jawab semua, tuan-tuan. Jawab yang hak mana kita mampu. Jadi kalau tuan sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi lebih kurang 60 orang pagi ni, kalaulah ada soalan-soalan yang ni nak diajukan, nak diajukan awal lagi, baru pukul 7 lebih. InsyaAllah pukul 7.30 kita berhentilah, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kalau ada soalan-soalan lah, tuan-tuan. Jadi pagi juga ada isteri ni menyediakan kopi. Jadi saya minum kopi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni ada minuman, kopi. Tajaan kopi di kopi apa? Kopi Cak Gantang. Dia glamour, tuan-tuan, sampai Selangor itu ada dia perhidangkan kopi Cak Gantang. Kilangnya di Kupang. Dah dijual lah di merata tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung. Dia kata maksud tahilalat di kalangan manusia ialah menuju berbeza orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ni ayat yang kita baca tadi lah, surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang suka dan kasih kepada orang yang suka. Bayangkan Allah suka dua golongan. Yang pertama, Allah suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bersih. Jangan kita tak bersih, tuan-tuan. Hak dalaman kita banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Hak pagi tadi awal-awal tadi ni kita dah beristighfar dah tadi ni. Tu hak mana masuk awal-awal tadi ni, dia beristighfarlah dengan istighfar apa kita baca tadi ni.
penghulu istighfar. Yang Nabi sebut orang yang beristighfar di waktu pagi, mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan kepada Allah. Kalau dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga. Siapa yang beristighfar di waktu petang, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dia ke dalam syurga. Jadi banyak. Itu juga dengan bersih hak luaran. Kita kena bersih. Allah Subhanahu Wa Taala suka kasih kepada orang suka dan kasih kepada orang yang suka, orang yang bersih. Dua-dua kita nak kena dah. Bersih dalaman dan juga bersih luaran. Baik, kita sambung ayat tadi ni. Saya dah lupa dah. Ayat tadi kita sebut ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sebenar-benar beriman ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjuang dengan harta jiwa. Harta itu penting, tuan-tuan. Jangan kata tak payah harta lah. Nak kena harta. Allah kata berjuang dengan harta jiwa. Allah bagi kita harta, gunakan harta tu. Allah Subhanahu Wa Taala. Harta ni bukan kata duitnya. Mungkin harta yang Allah bagi ni mata. Harta ni mata ni, nikmat ni, siapa boleh bagi mata? Ada tak makhluk yang boleh bagi mata? Tak ada, tuan-tuan. Kalau ada mata palsu pun boleh tengok dah. Tak ada tengok, walaupun nampak berkelip-kelip matanya. Ni Allah bagi kita nikmat mata. Berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kamu bagi aku mata ni. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan mata untuk melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tengok benda-benda yang jangan kita kufur nikmat ni. Kita gunakan mata kita untuk melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, tuan-tuan. Ni Allah akan tanya ni, aku bagi mata 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang Allah bagi mata dia 90 tahun. Ada tak? Umur 90 tahun zaman lah. Ada, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Allah bagi dia umur sampai 90 tahun ni. Ni mata yang Allah bagi 90 tahun ni bukan bagi saja-saja. Allah Subhanahu Wa Taala tanya ni 90 tahun aku bagi mata dekat hang ni, hang guna untuk lihat apa? Apa? Kita nak mata yang Allah bagi, tanda kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Allah, kamu bagi nikmat mata, aku nak gunakan nikmat mata untuk melihat keagungan ciptaanmu ya Allah. Aku nak melihat ayat-ayatmu ya Allah. Tu yang kita nak, tuan-tuan. Ni telinga ni Allah bagi pada kita ni nikmat yang besar. Kalau tak telinga tak dengar seronok, tuan-tuan. Orang tanya, Assalamualaikum Pak. Ingat tak cerita zaman Piramli? Cerita Piramli. Assalamualaikum Pak. Tak ada dah. Nikmat telinga tak ada dah. Nikmat mendengar tak ada dah. Ni nikmat telinga yang Allah bagi pada kita ni. Alhamdulillah pagi ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar ayat-ayat Quran. Kita dengar hadis-hadis Nabi. Kita dengar ni benda-benda yang baik ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dengar ni sebagai penyaksian kita. Telinga akan jawab kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sekian waktu, telinga akan jawab, aku mendengar ayat-ayatmu ya Allah. Jangan kita tak dengar pula, tuan-tuan. Jangan sampai Allah Subhanahu Taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'zikri fa inna lahu ma'in wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawman tunsa.
Allah kata, siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, bagi mereka kehidupan yang sempit. Allah sempit. Bermula alam akhiratnya sempit hidup dia. Matinya hari ni sempit hidup. Walaupun lah senang, tuan-tuan. Dia kaya, tuan-tuan. Segala-gala dia ada, tuan-tuan. Tapi matinya hari ni bermulalah kesempitan hidupnya. Kami bangkitkan di akhirat besok, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan matanya buta, kata Allah. Ingat, tuan-tuan, kita lah tak boleh tengok macam-macam ni. Jangan kita salah. Allah kata kami bangkit di akhirat besok, kata Allah, dalam keadaan matanya buta, kata Allah. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta sedangkan dulu boleh celak, ya Allah? Maka Allah berfirman begitu dekat dia, dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa. Pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu Allah lupa kita, tuan-tuan. Jadi kita kena buat benda yang Allah suka. Apa dia? Taubat banyak-banyak. Bersih luaran pun kita kena bersih. Bagi bersih, tak perlulah sampai kadang-kadang ganggu sahabat-sahabat kita. Orang kita duduk sebelah sahabat kita pun tak selesa dengan kita. Dengan baunya, tu kita pakailah wangi-wangi. Kalau orang perempuan, jangan wangi, boleh nak wangi, tapi sehingga jangan timbul fitnah lah. Wangi untuk nak hilangkan bau badan boleh orang perempuan. Tapi orang lelaki sunat wangi-wangi. Orang perempuan kalau nak berwangi-wangi sangat, berwangi-wangi di rumah. Dengan suami kita. Kalau luar bolehlah wangi, cuma wangi tu menghilangkan bau badan. Boleh jangan sampai busuk, ganggu sahabat-sahabat. Kita pun tak suka, tuan-tuan. Mesti akan suka pada benda-benda yang wangi. Baik. Sesungguhnya Islam juga menjadi bersuci itu separuh daripada iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Nak abad kata tingginya kedudukan bersih ni, bersuci ni, termasuk dalam sebahagian daripada iman. Kenapa sebahagian iman? Kalau kita semayang sedangkan kita tak bersih, walaupun kita semayang, walaupun kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dari kita sampai ke matu ni, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. Kadang-kadang orang semayang ni sampai ke matu ni. Tak tahulah dia sujud macam mana. Wallahualam. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi kena jaga-jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai ke matu, sampai hitam sangat, takut-takut, tuan-tuan. Iblis ni dia iblis, tuan-tuan, takut-takut dia mai. Dia kata kampung ni aku seorang yang wajib bangkit malam. Nampak dia yang hitam ni. Jaga-jagalah. Semua salah hitam, tak salah hitam tu. Cuma takut dia mudah sangat. Iblis ni dia sudah kacau. Tu kita pun heran lah. Mungkin dia sujud macam mana kita pun tak tahu sampai hitam ni. Tak perlu tekan-tekan lah, kita letak. Ni kadang-kadang sampai nampak hitam, takutlah benda tu. Syaitan mudah sangat dia nak kacau kita. Kadang-kadang syaitan ni pandai, kan? Contohnya kita bangkit malam. Bangkit malam-malam pukul 2 kah, kita bangkit buat tahajud kah, kita baca Quran kah, kita berzikir kah waktu malam. Ada orang tahu tak, tuan-tuan? Tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kita pun tak tahu, kadang suami kita pun tak tahu, tuan-tuan, kita bangkit dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dia cerita juga. Walaupun orang tak tahu, tapi dia cerita cerita juga. Dia kata, ustaz, semalam tidur tak leh. Lembu main tidur bawah rumah. Tuan. Tidur bawah rumah dulu-dululah. Dia kata, ustaz, malam tidur tak lena, ustaz. Awak lembu main tidur bawah rumah. Habis macam mana? Turun hambat lembu, ustaz. Turun-turun, lalu kok surau, berhenti di surau, sembahyang tahajud, baca Quran, berzikir. Tadi cerita nak abang kata sajuk, nak cerita kata lembu. Kita ingat tajuk lembu. Rupanya dia nak cerita. Dia semayang tahajud, dia baca Quran, dia berzikir, dia cerita. Tu jaga-jaga, tuan-tuan. Badan ni kerana kita nak cerita pada orang.
Syaitan dia pandai tuan-tuan. Tu kerja dia tuan-tuan. Tu kerja kita nak halang apa itu kerja dia. Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan aku sampai hari kiamat. Aku nak bawa ni semuanya masuk ke dalam neraka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Syaitan dia minta pada Allah, Allah benarkan dia. Ya Allah, panjangkan umurku. Sehingga hari kiamat aku nak bawa anak cucu Nabi Adam ni semuanya masuk ke dalam neraka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia akan kacau kita tuan-tuan. Kadang-kadang tu kita bagi dengan majlis lama, kita bagi tahun sudah kita bagi. Kita pun lupa dah. Dia hantar mai kuncunya. Dia hantar kucunya. Tu Nabi ajak doa, Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junubi. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu ya Allah daripada iblis dan juga kuncu-kuncu. Kuncunya daripada apa? Di kalangan kadang-kadang dia hantar mai manusia, kadang-kadang dia hantar jin yang kita duk minta selalu sebelum sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jin dan manusia kita minta. Kadang-kadang kita bagi tahun sudah lagi. Kita pun lupa dah. Kita tulis di resit, kita bagi sumbangan 1,000, kita bagi sumbangan 1,000 tu, kita tulis di resit tu hamba Allah. Sebab apa kita tulis hamba Allah? Sebab kita tak mau bagi tahu kat orang. Setahun dah kita pun lupa. Dia hantar mai wakilnya. Wakilnya siapa? Manusia. Dia tak ni mak nak bagi tahu hang ni. Hang tengok ni imam bagi 200. Tu bila bagi 50, Haji Mat bagi 200, Haji Maim bagi 100. Hang ni sembang pandai tapi hang tak bagi pun. Kita bagi tuan-tuan, tapi kita tulis resit di resit kita bagi tu tulis hamba Allah sebab kita tak mau beritahu dekat orang. Dia hantar mai wakilnya ialah manusia. Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junubi, ya Allah aku minta lindung daripada-Mu ya Allah daripada iblis dan juga kuncu-kuncunya. Kuncunya jin dan manusia. Ni tengok ni. Tok Imam bagi 200, Tok Siak bagi 50, Tok Bilal bagi 100, Haji Mat bagi 200, Haji Mat bagi 100. Hang sembang pandai tapi hang tak bagi pun. Kita bagi tuan-tuan. Dulu bagi dah. Tapi kita tak bak ke orang. Kita tulis hamba Allah. Agak-agak kita kata apa tu? Kita tanya Tok Imam bagi berapa? Dia kata Tok Imam bagi 200. Hampa bagi 200 pun hampa ingat dah. Aku bagi 1,000 pun aku tak abang ke orang. Hang balik cek tengok. Yang nama hamba Allah tu aku. Tu akulah. Aku bagi 1,000 pun aku tak abang. Dia tuan-tuan. Tu kita keluar banner depan tu. Depan kau kalau kita kampung kita tu kampung Rambung ni buat tembok besar tu di luar ni di dekat masjid ni, Masjid Batu 7 tu. Contoh, kita buat pintu gerbang besar-besar tu. Kita tulis di pintu gerbang tu, kami penduduk kampung Rambung Batu 7 tak mau masuk. Kami penduduk kampung Rambung Batu 7 tidak maksudnya tak mau syaitan masuk kampung kami. Tulis besar-besar depan, dibuat pintu gerbang. Contoh je buat contoh. Tulis di pintu gerbang tu, kami penduduk kampung Rambung tak mau syaitan masuk kampung kami. Agar dia masuk kata. Dia masuk, dia kata peduli apa-apa. Tu kerja aku. Dia masuk tuan-tuan. Sampai nak mati dia akan kacau kita. Jadi dia termasuk dalam separuh daripada iman. Separuh maksudnya apa? Kita kena jaga. Kalau tak jaga, sembahyang kita Allah tak terima. Haji kita Allah tak terima. Kenapa? Sebab kita tidak menyempurnakan. Mungkin wuduk kita tak sempurna. Mungkin dalam keadaan pakaian kita ada najis. Mungkin badan kita ada najis. Mungkin tempat ibadat kita tu ada najis, menyebabkan amalan kita Allah Subhanahu Wa Taala tak terima di mana kita sembahyang
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama tak ada apa. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Letih tak kita tuan-tuan? Letih kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas pula tuan-tuan. Ni sahabat kita, saya pun tak ada nak sebutlah sahabat-sahabat kita. Tapi yang nampak ni dua nampak. Walaupun ramai tengok ni, lebih kurang dekat 60 orang tengok. Tapi nampak dua nama sini ni. Nampak Muhammad Nazim. Muhammad Nazim ni sahabat kita lah, duk mengaji dulu ni. Duk mengaji dulu ni. Im Putra ni adik-beradik kita jugalah, pupu kita. Ni Anisah ni kak kita. Nampak tiga ni saja. Yang lain tu tuan-tuan yang nampak saya tak nampak tuan-tuan. Jadi walaupun saya tak nampak, saya doakan tuan-tuan semua pagi ni kita mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang, dia akan mempergunakan kita. Ni Allah sayang kat kita, Allah cinta kat kita. Syarat nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Ikut apa yang Nabi bawa tu Allah sayang. Apabila Allah sayang kita, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan sayang dekat kita. Apabila Allah sayang dekat kita, dia akan ampun dosa kita. Ni Allah ampun dosa kita. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, para malaikat mendoakan ampunan ke atas kita. Seronok dah tuan-tuan. Dosa kita kan banyak. Kullu bani Adam khairu khata'in at-tawabin. At-tawabin. Sesungguhnya tiap anak Adam tu buat dosa. Sebaik-baik dosa, minta ampun dengan Allah. Banyak dosa-dosa kita. Ni kita dalam keadaan pula Allah sayang kita, dia akan guna kita. Waktu pagi-pagi pun kita bangkit dah untuk sujud pada dia. Tapi kalau kita digunakan oleh syaitan, waktu ni pun tak bangkit lagi tuan-tuan. Waktu ni pun duk kerong tidak gitu tuan-tuan. Jangan kita jadi orang yang sombong dengan Allah. Allah bagi kita nikmat macam-macam. Dia sombong dengan Allah. Ni nikmat udara, nikmat kesihatan, nikmat Allah bagi kita. Tanda kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersuci adalah separuh daripada iman. Baik. Lepas ni kita akan masuk pula hikmah disyariatkan. Hikmah disyariatkan bersuci. Kita baca satu dah nah. Satu tajuk baru ni, hikmah yang disyariatkan bersuci. Ada soalan? Kita tengok ada soalan. Saya dalam ni saya tak nampak tuan-tuan, minta maaf lah. Saya dah tengok dalam handphone ni ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, macam mana cara tip nak tegur keluarga yang tidak solat? Bagaimana tip cara nak tegur adik-beradik kita? Hari Nabi sebut man ra'a minkum munkaram falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Nabi sebut, apabila kamu melihat benda-benda mungkar, ubah dengan kuasa kamu. Yang pertama sekali, kita ubah dengan kuasa kita. Kita ada kuasa lah, kita sebagai ketua keluarga, kita kena suruh dia. Suruh dia lah, cara hikmah lah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izat wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah dalam pada jalan Tuhan kamu tu cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Peringkat permulaan kita suruh dengan cara yang baik. Bangkit sembahyang. Tu dalam keadaan apa disuruh. Peringkat permulaan Nabi pun dah pesan, suruhlah anak kamu sembahyang. Kita ni Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Kita besok ni nak masuk syurga dah tuan-tuan. Mai isteri kita, dulu abang semayang seorang tak benar pun ajak kami.
Tak pernah pun suruh kami. Kena kita suami-suami ni tanggungjawab. Kena suruh isteri kita. Suruh anak kita sembahyang. Esok kita nak masuk syurga lah. Mai isteri kita. Mai anak-anak kita. Ayah tak pernah pun ayah suruh kami sembahyang. Tak pernah pun suruh kami tutup aurat dan sebagainya. Kita kena suruh. Cuma suruh cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Peringkat mulaan kita suruh dalam keadaan apa? Islam ajak hak mula-mula, suruhlah anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Pukul umur 10 tahun. Sebagai disiplin. Sebagai kita nak abad kata pukul itu bukan untuk mencederakan. Pukul sebagai untuk nak didik dia. Kita kena suruh, kena bagi buat tegas. Kena buat peranturan. Supaya peringkat mula-mula kita dah suruh untuk sembahyang. Sebab benda yang penting. Macam mana ditanya seorang ibu kepada seorang syekh tentang, dia kata, saya ni susah nak bangkit tidur. Macam mana nak bangkit syekh ni? Susah. Macam anak, bukan kata anak tuan-tuan, anak saya pun sama tuan. Kat 10 kali bangkit. Bangkit. Berapa kali suruh baru kadang-kadang baru bangkit. Kena ulang-ulang suruh, suruh, insya-Allah depa bangkit. Dia kata susah syekh, anak saya susah nak bangkit tidur. Macam mana nak buat syekh? Syekh ni beritahu, umpama rumah kamu sedang terbakar, apa yang kamu nak buat kepada anak kamu? Syekh ni tak beritahu kepada ibu ni. Kalaulah rumah kamu tu sedang terbakar, apa yang kamu nak buat pada anak kamu? Dia kata tarik syekh oi. Samalah macam tuan-tuan. Maksudnya kita dibiarkan anak kita tu dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Riwayat mengatakan tinggal satu waktu diazab 70 tahun dalam api neraka. Apa ni Allah beritahu? Allah sebut dalam Quran, ma salakum fi saqar lulannakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Maka orang-orang penghuni neraka sakar kata, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Masuk neraka sakar. Ni bahaya tuan-tuan. Jadi lihat benda yang tak elok, kita kena ubah dengan kuasa. Kita ada kuasa. Kita sebagai seorang ayah, kita ada kuasa. Kena suruh peringkat mulaan, suruh cara yang hikmah, cara yang baik. Lepas tu, tak suruh lah, maka dia ada peringkatnya. Sama juga dengan isteri. Sama jugalah kalau seorang suami, macam mana Ustaz? Saya isteri saya nak tegur, nak suruh sembahyang pun susah Ustaz. Maka isteri dia tak boleh dah nak marah-marah suaminya, hanya suruh pada masa sama berdoa pada Allah Ta'ala. Kita ayah pun sama suruh, sama-sama kita munajat pada Allah Ta'ala. Susah saya, semayang pun tak mau, itu pun tak mau. Kadang-kadang buka ceramah radio Kedah, radio Penang, tak mau dengar ceramah saya. Tak tahu nak buat macam mana saya. Bangkit tengah-tengah malam, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Merayu, lembutkan hati suamiku, ya Allah. Aku suruh dia tak mau, ya Allah. Merayu dengan Allah Ta'ala. Cuma doa lah, ya Allah, lembutkan hati suamiku. Jangan kita minta pula, ya Allah, lembutkan suamiku, ya Allah. Allah makbulkan doa kita, bangkit-bangkit jadi satu. Jenuh kita tuan-tuan. Nak kena suruh. Hak perintah Allah, suruh, kena suruh. Jangan kita kena didik anak isteri kita. Sebab kita tak mau dalam keadaan kita di akhirat esok nak masuk syurga dah. Tetapi dengan sebab keluarga kita juga ditarik oleh keluarga kita masuk ke dalam api neraka. Kita kena suruh lah. Tak mampu dengan kuasa dengan lidah kita. Tadi kita ada kuasa dengan lidah kita. Tak mampu dengan lidah, dengan hati. Demikian itu kata Allah, kata Nabi, sabda Nabi, iman. Disuruhlah tuan-tuan. Tugas kita suruh ya. Kalau zaman Nabi pun benda ni benda dalam keadaan apa? Benda hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita suruh hari ni, mungkin tak tahu, tak buka lagi pintu hidayah. Mungkin hak benda kita suruh ni lama-lama esok dia buat. Contohnya anak-anak kita lah, dulu ayah kita dah marah, semayang. Tak semayang. Zaman-zaman jahiliah dulu contoh. Dulu ni masa kita kanak-kanak tak semayang dulu, ayah kita duk marah kita depan ayah kita semayang. Belakang ayah kita tak semayang.
Bapa kita buat kerana kita takut dekat ayah kita. Kita tak takut kepada Allah SWT. Lah baru kita sedang, baru teringat dulu ayah suruh ni. Lah kita. Mungkin dulu kita tak buat. Lah baru kita buat. Mungkin kita suruh lah ni, mungkin Allah dia tak buka hati lagi. Mungkin 10 tahun lagi. Suruh tuan-tuan. Walau dalam keadaan kita suruh. Hari-hari suruh, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pertolongan. Suruh mereka sembahyang. Sebab apa? Ini tanggungjawab kita. Disebut ni yang Allah sebut tadi. Allah kata ya ayyuhallazina anfusakum wa ahlikum narah. Ini saya minta maaf lah. Sebab saya tengok ni tak nampak soalan-soalan. Saya terpaksa tengok. Handphone satu lagi tu dia ada soalan-soalan lah. Sini nampak hanya dua je. Saya nampak sini Nazim dan Aim Putranya. Yang lain saya tak nampak tuan-tuan. Semua nampak dalam handphone satu lagi lah insya-Allah. Jadi saya tengok jam pun pukul 7.30 dah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pagi besok ni kita masuk tajuk baru iaitu hikmat disyariatkan bersuci. Hikmat, apakah hikmat? Islam suruh kita bersuci ni, apakah hikmatnya? Apakah faedah yang kita boleh dapat daripada kita bersuci ni? InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lah pagi besok ni insyaAllah. Mudah-mudahan saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang adalah kelemahan diri saya mohon maaf. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang sama esok. Dalam tajuk yang sama, insya-Allah kita pakat sama-sama lah. Kita insya-Allah bukan hanya kita buat untuk tujuan kita untuk nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafar, Ya Allah, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum al-amwat. Ya Allah, Ya Syafi, Ya Allah, sekiranya kalangan kami, Ya Allah, ada yang sakit, Ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit, Ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit, Ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Razzaq. Ya Allah, sekiranya kalangan kami ada yang susah, Ya Allah, Kau pemudahkanlah kehidupan, Ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.